Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak Ustazah? Okey, hari ini Ustazah akan ada mata pelajaran pendidikan Islam. Hari ini Ustazah nak masuk bidang akidah. Okey, kita nak belajar unit 1 bidang akidah yang bertajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, apa itu maksud Al-Alim dan Al-Hakim? Okey, sebelum tu kita tengok di sini pameran keajaiban dunia. Okey, dua orang rakan kamu ni dia sedang tengok pameran keajaiban dunia. Okey, ada 4 gambar di sini, iaitu yang pertama gerhana matahari. Okey, gerhana matahari. Yang kedua, gunung berapi. Ketiga, galaksi. Dan yang keempat, aurora. Okey, ini semua dicipta oleh siapa? Penciptanya ialah Allah Subhanahu Taala. Okey, Ustazah nak tunjukkan satu persatu apa itu gerhana matahari, gunung berapi, galaksi dan aurora. Okey, yang pertama Ustazah nak tunjukkan gerhana matahari. Jom kita tengok. Jeff dan Eddie bermain di taman. Eddie berkata, "Hai Jeff, matahari tidak bersinar dengan terang." Jeff menjawab, "Mungkin ia disebabkan oleh awan yang melindungi matahari." Kemudian Eddie memberitahu Jeff, "Tidak, kerana tiada satu awan pun di langit hari ini." Jeff berkata, "Lihatlah, seseorang telah menggigit sebahagian matahari." Kedua-duanya berlari ke arah ibu Jeff. Jeff bertanyakan ibu, "Apakah yang terjadi pada matahari?" Ibu menenangkan mereka dan berkata, "Jangan bimbang nak, ia hanya gerhana matahari. Pakai cermin mata hitam kamu dan kamu berdua boleh melihat gerhana matahari dengan selamat tanpa merosakkan mata kamu." Gerhana matahari berlaku apabila matahari, bulan dan bumi berada dalam garis lurus dengan bulan berada di antara matahari dan bumi. Apabila cahaya dari matahari bergerak dalam garis lurus, bayang-bayang bulan jatuh pada bumi, membentuk bayang-bayang yang gelap dan bayang-bayang separa gelap. Okey, itu tadi video tentang gerhana matahari. Ustazah harap kamu dapat faham sedikit sebanyak tentang gerhana matahari. Okey. Seterusnya, Ustazah nak tunjukkan video gunung berapi. Okey, jom kita tengok. Okey, itulah tadi video macam mana berlakunya letusan gunung berapi. Okey, seterusnya Ustazah nak tunjukkan galaksi. Siapa yang tak pernah tengok galaksi, boleh kita tengok di sini. Galaksi. 5 galaksi terbesar di alam semesta. IC 1101. Hercules A. Abel 2261. ESO 30617. ESO 30617 merupakan galaksi elips raksasa kelompok fosil konstelasi Kolumba. UGC 2885. Okey, itulah tadi
5 galaksi yang terbesar di alam semesta kita. Okay, seterusnya, kita nak tengok yang terakhir iaitu aurora. Apa tu aurora? Pernah dengar tak aurora tu apa? Okey, sebelum Ustazah tunjukkan video aurora ni, Ustazah nak bagi tahu kamu apakah maksud aurora. Okey, tengok di sini ya. Okey. Aurora ialah fenomena berupa cahaya terang yang kelihatan di langit pada malam hari berbentuk jalur atau tirai yang biasanya berwarna merah, hijau atau ungu. Aurora ni ialah dia berbentuk tirai ataupun jalur-jalur yang berwarna merah, hijau ataupun ungu dan merah. Dia terjadi pada waktu malam. Okey, jom kita tengok dia punya video. Okey, ini kejadian aurora. Video ni dipercepatkan. Jadi kamu akan nampaklah kejadian aurora tu. Ada jalur warna hijau. Nampak ni? Ini aurora. Okay, kemudian akan nampak warna merah-merah. Warna hijau. Warna purple. Kita akan nampak. Itu dia aurora. Ni warna purple. Nampak? Warna ungu. Okey, ini dia nama dia aurora. Hebat tak? Cantik tak? Cantik kan? Ciptaan Allah. Okey. Tengok kat sini. Betapa bijaksananya pencipta alam ini. Okey. Kawan kamu dia cakap betapa bijaksananya pencipta alam ini. Sebabnya yang keempat-empat ni semuanya kejadian dia cantik dan takjub. Kita seronok tengok kan? Okey. Persoalannya, siapakah pencipta alam ini? Siapa yang cipta semua benda ni? Jawapan dia mestilah Allah. Boleh ke manusia nak cipta gerhana? Tak boleh kan? Boleh ke nak cipta gunung berapi? Galaksi boleh ke? Aurora boleh ke orang cipta? Tak boleh. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa mencipta keempat-empat fenomena ini. Okey. Hari ini kita nak belajarlah tentang nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa benda tu? Okey, jom kita belajar. Okey, apakah maksud Al-Alim dan Al-Hakim? Sebelum kita teruskan dengan lanjut, kita kenalah tahu dulu. Apa dia maksud Al-Alim dan Al-Hakim? Okey. Yang pertama, yang warna purple. Yang pertama, yang warna pink ni. Ini maksud Al-Alim. Dan yang warna biru ni maksud Al-Hakim. Okey, kita baca dulu. Nanti Ustazah akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, maksud dia. Al-Alim bererti maha mengetahui. Al-Alim maksudnya mengetahui. Okay. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada suatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Okey. Seterusnya yang kedua, Al-Hakim. Pernah dengar tak perkataan Al-Hakim? Kawan-kawan kita pun ada nama Al-Hakim kan? Okey. Al-Hakim bererti maha bijaksana. Maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam. Allah ni bijak mencipta dan mentadbir alam ini. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Okey, Ustazah akan terangkan dengan lebih terperinci. Apa itu maksud Al-Alim dan Al-Hakim? Okay.
Yang pertama, maksud Al-Alim. Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Maksudnya apa saja yang berlaku di dunia ini, semuanya Allah tahu. Tak ada satu pun yang lari daripada pengetahuan Allah. Semua Allah tahu. Okey. Tiada suatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Maksudnya di sini, walaupun kamu berkata-kata di dalam hati, Allah tahu. Walaupun kamu bercakap bisik-bisik pun, Allah tahu apa yang kamu katakan. Tiada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Apa yang kamu fikirkan, terlintas di dalam fikiran kamu pun Allah tahu. Itulah maksudnya Allah Maha mengetahui apa sahaja yang berlaku di dunia ini, yang berlaku pada diri kita, yang berlaku kepada makhluk-makhluk Allah, semua Allah tahu. Tak ada satu pun yang Allah tidak tahu. Itulah maksud Al-Alim. Okey, faham? Okey. Seterusnya, maksud Al-Hakim. Tadi Al-Alim. Ini Al-Hakim. Hakim. Yang ini Al-Hakim. Al-Hakim bermaksud Allah Maha Bijaksana. Allah ni Maha Bijaksana. Kalau kamu rasa diri kamu tu bijak, ada lagi yang lebih bijak, iaitu Allah. Maha ni tiada tandingan. Maksudnya tak ada siapa-siapa pun boleh menandingi Allah. Kebijaksanaan Allah ini tiada siapa pun yang boleh menandinginya. Okey. Allah ni Maha Bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Allah ni bijak. Kenalah seorang yang bijak kalau kita nak cipta sesuatu kan. Contoh kalau kita nak cipta lampu. Boleh ke orang yang tak bijak cipta lampu? Tak boleh. Dia kena orang yang bijak. Nak baiki lampu, kena bijak, kena pandai baiki. Jadi, ini nak mencipta alam, nak cipta pokok, nak cipta bulan, nak cipta matahari, nak cipta bumi. Mestilah kena ada kebijaksanaan. Jadi Allah ni Maha Bijaksana. Okey? Okey. Setiap ciptaannya, ciptaannya ni maksudnya setiap ciptaan Allah mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Allah dia ciptakan apa-apa pun mesti ada hikmah, faedah dan tujuannya. Macam Allah cipta manusia, mestilah ada hikmah, ada faedah dan tujuannya. Apa tujuan Allah cipta manusia? Tujuannya adalah untuk kita beribadah ataupun menyembah Allah. Okey? Seterusnya. Okey. Ustazah nak masuk kepada dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Ustazah, apa maksud dalil nakli tu? Nanti Ustazah akan terangkan maksud dalil nakli. Sekarang ni Ustazah nak ajak kamu baca perbualan di dalam gambar ni. Ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Ni perbualan dia. Okey, kita tengok pertama. Yang nombor 1. Apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Apa maksud makhluk ya? Makhluk ni adalah semua yang dicipta oleh Allah. Semua benda ataupun semua yang ada di alam semesta ni yang dicipta oleh Allah. Itu dinamakan makhluk. Contoh manusia pun makhluk. Kucing pun dipanggil makhluk. Pokok pun dipanggil makhluk. Sungai pun dipanggil makhluk. Sebab semua itu dicipta oleh Allah. Okey. Apa pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah yang kamu tengok tadi? Yang kamu tengok gerhana, matahari, aurora, gunung berapi dan galaksi. Apa pandangan kamu? Okey. Apa jawapan kawan kamu ni? Kawan kamu dia cakap, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingan. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingan. Tak ada siapa yang boleh menandingi Allah. Okey, yang ketiga.
Betul murid-murid. Ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah tidak terbatas. Okey, maksudnya ilmu kita ni terbatas. Contoh, kita dah rasa kita dah pandai matematik. Sifir 1 sampai sifir 12 kita dah rasa pandai. Tapi sebenarnya ilmu tu terbatas. Sebenarnya ada lagi ilmu matematik yang kita tidak tahu. Bila kita belajar, bila kita teruskan belajar baru kita tahu. Oh, yang ini benda baru aku tahu. Baru kita tahu. Bila kita belajar lagi lebih tinggi, baru kita tahu ada lagi ilmu baru. Jadi ilmu kita ni terbatas. Contoh lain, mak kamu suruh kamu baiki lampu yang rosak. Kamu tak tahu kan? Sebab ilmu kita terbatas. Kita tiada ilmu membaiki lampu. Jadi kita kenalah hantar kedai kepada orang yang pandai baiki lampu. Itulah maksudnya ilmu kita terbatas. Tapi ilmu Allah tidak terbatas. Allah tahu semuanya. Semua ilmu Allah Maha mengetahui. Okey. Seterusnya yang keempat. Ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Apa dia dalil nakli? Nanti saya nak cerita tentang dalil nakli. Okey. Jom kita tengok dalil nakli. Sebelum kita baca dalil nakli ni, saya nak kamu tahu apakah maksud dalil nakli. Dalil bermaksud bukti. Bukti, kalau orang tanya, apa bukti yang Allah tu Maha mengetahui dan Maha bijaksana? Okey, jawapannya apa? Tengoklah kepada dalil nakli. Okey, orang tanya, dalil nakli itu apa? Dalil nakli ialah dalil yang diperolehi daripada nas Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Nas Al-Quran, dalil yang kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey. Lagi sekali Ustaz terang, dalil maksudnya bukti. Dalil nakli bermaksud dalil yang kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, faham? Okey. Sekarang kita nak baca apakah dalil, apakah bukti yang mengatakan Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, buktinya daripada surah An-Nisa ayat 26. Okey, jom kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alimun hakim. Okey, Ustazah ulang. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Okey. Cuba kamu pula baca. Okey, 1, 2, 3. Okey, bagus. Okey, nampak tak kat sini ada perkataan alim dan hakim. Jom kita tengok apakah maksudnya. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa dah bagi tahu dah. Dah membuktikan bahawa Allah ini Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, Ustazah harap kamu boleh hafal dalil nakli ni. Senang je kan? Wallahu alimun hakim. Okey, dapat tak sesuatu hari ni? Okay, hari ni kita belajar tentang nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui dan Al-Hakim bermaksud Allah Maha bijaksana. Okey, ini ialah dia punya dalil yang mengatakan Allah itu Al-Alim dan Al-Hakim. Wallahu alimun hakim. Okey, boleh? Hari ni kamu mesti tahu maksud Al-Alim dan Al-Hakim dan mesti tahu dalil Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.